Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua PRS muda yang mengikuti slide cikgu pada hari ini. Cikgu, Puan Nurhaiza binti Cik Mat, akan berkongsi dengan anda semua mengenai tajuk psikologi remaja. Siapa remaja? Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, menyatakan bahawa remaja secara konseptual bermaksud individu yang pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sehingga ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu yang mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dan yang ketiga, peralihan dari bergantung sepenuhnya sosial ekonomi kepada orang lain kepada keadaan yang lebih berdikari. Faham tak apa maksudnya tu? Okey, cikgu akan membentangkan mengenai fasa perkembangan remaja. Berikut adalah peringkat-peringkat peralihan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa. Tengok kat sini ya. Okey, menurut WHO, remaja adalah golongan yang berumur 10 hingga 19 tahun, iaitu daripada murid sekolah rendah yang berada di dalam di darjah 4 hinggalah kepada murid-murid sekolah menengah hingga yang berumur 19 tahun. Ya, maknanya semua anak-anak cikgu PRS muda yang mengikuti slide cikgu ni, okey, anda semua adalah golongan yang mana? Mari kita tengok. Awal remaja. Awal remaja adalah 10 hingga 13 tahun. Yang kedua, pertengahan remaja. 14 hingga 17 tahun. Dan yang terakhir sekali adalah akhir remaja. 18 hingga 21 tahun. Ini adalah fasa perkembangan remaja ya. Okey. Jadi bila kita tengok kat sini, ini adalah fasa-fasa melalui akil balik anda. Okey. Di manakah kedudukan anda? Adakah anda pertengah remaja? Mari kita lihat ya perubahan yang berlaku apabila daripada zaman kanak-kanak anda telah berubah ke alam remaja. Bagaimana anda boleh mengidentifikasikan diri anda sebagai seorang remaja? Berdasarkan kepada perubahan-perubahan yang berlaku. Ya. Okey, sambil kita belajar tentang perkongsian psikologi remaja ini, anda boleh membayangkan diri anda. Apakah perubahan yang berlaku daripada zaman anda kanak-kanak dulu sehinggalah ke zaman sekarang. Okey, yang pertama, berubah dari segi fizikal anda. Bentuk badan anda, ya, tinggi anda, berat anda. Itu maksud dia, fizikal. Kemudian kita beralih kepada pemikiran. Zaman kanak-kanak pemikiran dia bagaimana? Ya. Hinggalah anda ke alam remaja semakin matang. Ketiga adalah emosi. Bagaimana emosi anda berkembang daripada zaman kanak-kanak hinggalah ke alam remaja. Apa yang anda rasa? Siapa yang boleh mengidentifikasikan diri dia? Masa dia kanak-kanak, dia boleh bayangkan emosi dia macam mana. Dan sekarang pada zaman remaja, apakah emosi yang selalu anda hadapi? Keempat, kelakuan. Selalu kadang-kadang kita kata kelakuan macam budak-budak. Tak matang. Selalu kan kalau kita remaja melakukan sesuatu yang pada anggapan kawan-kawan anda masih lagi seperti keanak-anakan, maka terkeluarlah ayat itu. Ini kerana kelakuan pada zaman kanak-kanak anda sudah tentulah sangat berbeza daripada kelakuan yang perlu anda tunjukkan pada zaman remaja anda. Mari kita lihat bagaimanakah perubahan fizikal boleh mempengaruhi anda untuk psikologi anda. Okey, mari kita lihat perubahan fizikal kepada murid-murid lelaki dahulu. Iaitu
Anda boleh lihat bagaimana bau badan anda berubah, kulit muka dan rambut yang berminyak, misai dan janggut anda mula tumbuh, perubahan suara anda yang lebih garau, bahu dan dada anda menjadi bidang, dan organ-organ perkembangan anda sudah mula menunjukkan pembesaran, perkembangan otot-otot badan. Bagaimana pula dengan murid perempuan? Okey, jika anda lihat kepada gambar rajah, rujukan daripada myhealth.gov.my ni yang menunjukkan bagaimana perubahan fizikal pada perempuan iaitu perkembangan otot badan, kulit muka dan rambut yang berminyak, bau badan berubah, bulu tumbuh di bahagian ketiak, punggung melebar untuk menunjukkan ciri-ciri kewanitaan dan payudara anda mula membesar. Jadi dekat sini, bagaimanakah anda melihat bagaimana perubahan fizikal ini boleh mempengaruhi psikologi anda? Agaknya sewaktu anda mengikuti slide ini mesti anda macam tergelak-gelak melihat daripada zaman anda kanak-kanak dulu muka licin tiba-tiba muka anda berminyak, rambut berminyak. Dulu tak pandai pun nak tengok-tengok bahan-bahan kosmetik, pencuci muka, pencuci jerawat. Tapi sekarang ni dah pandai dah nak tengok apakah dia alat-alat yang boleh membantu anda untuk nampak lebih putih, lebih cantik. Kalau tumbuh satu biji jerawat pun anda dah mula stres. Nampak tak bagaimana perubahan fizikal akan memberikan kesan kepada psikologi anda. Dan juga murid lelaki lah contohnya, perubahan suara dia lebih garau. Mula-mula macam suara kanak-kanak kan. Dia keluar je suara dia lebih garau tu mesti murid-murid perempuan akan suara kau dah lain lah nampak bagaimana akan menyebabkan kadang-kadang anda malu terus macam tu. Macam tu juga dengan perempuan apabila payudara anda mula membesar, anda pun mula merasa malu dan mula merasa segan, dan bagi umat Islam macam perempuan akan mula memakai tudung yang lebih labur untuk menutup bahagian dada Bagaimana sekiranya perubahan fizikal ini tidak berlaku kepada anda? Apakah kesan psikologi yang akan ada pada diri anda? Contohnya sepatutnya murid perempuan sudah mula didatangi haid tetapi tak datang-datang. Ini menyebabkan anda berasa keliru, cemas sebab anda merasakan anda tidak seperti remaja perempuan yang lain. Itu yang menyebabkan anda akan merasakan bahawa perubahan fizikal ini mendatangkan pula kesan-kesan psikologi kepada badan anda dan juga kepada diri anda. Okey, kita tengok pula kepada perubahan pemikiran. Kemahiran kognitif kemahiran kognitif adalah perubahan pemikiran yang akan bertambah dengan kematangan dan pengalaman. Pertumbuhan kemahiran fungsi otak akan mula berlaku. Cuba anda tengok dekat gambar rajah ini developinghumanbrain.org Okey, ini ada cikgu tunjukkan sumber-sumber yang cikgu perolehi bagaimana perkembangan otak remaja daripada zaman kanak-kanak anda hinggalah kepada zaman remaja. Apa yang berlaku kepada sistem yang menyebabkan kematangan itu berlaku. Okey. Persepsi yang akan memberi makna kepada sesuatu, perkembangan memori untuk anda mengingati sesuatu, proses berfikir anda juga daripada konkret dan abstrak. Maksudnya dulu anda berfikir tentang sesuatu yang jangka masa
jangka masa pendek saja ya. Maksudnya macam anda fikir okey, ada masalah, katakanlah ada gaduh dengan kawan anda kena berjumpa dia untuk meminta maaf ataupun anda mendiamkan diri. Tetapi semakin anda matang, semakin anda besar, semakin anda meningkat remaja, anda sudah boleh berfikir, apa yang baik? Kenapa tak baik? Kenapa mesti buat macam ni? Dan juga anda dah mampu untuk berfikir sesuatu yang anda tak nampak. Anda boleh membayangkan sesuatu yang akan berlaku sekiranya tindakan A diambil, tindakan B diambil ya. Itu maksudnya. Di mana pemikiran anda akan berubah daripada pemikiran konkret kepada abstrak. Dan perkembangan kognitif juga terjadi pada kadar yang berbeza. Ada yang lambat berbanding dengan orang lain dan ada yang lebih cepat daripada orang lain. Okey, mari kita lihat pula bagaimana perubahan emosi remaja. Emosi adalah reaksi perasaan terhadap sesuatu kejadian yang memberi makna kepada kita. Makna maksudnya anda happy kerana ada sesuatu perkara yang berlaku yang menyebabkan anda gembira. Seperti meraihkan kejayaan, ya. Sedih, sad, ya. Kerana peristiwa yang memberi makna hingga menyebabkan anda sedih. Contohnya, kehilangan orang yang disayangi. Shy, malu. Apakah dia peristiwa yang memberi makna kepada anda hingga anda malu? Mungkin ada orang mengutuk anda hingga anda malu, ya. Ataupun anda telah diketawakan oleh kawan-kawan yang lain hingga anda malu. Maknanya peristiwa-peristiwa yang memberi makna kepada anda hingga menyebabkan perubahan emosi itu tergambar kepada riak wajah anda. Remaja mudah beremosi kerana bahagian otak, seperti yang kita telah tunjukkan tadi ya, gambar raja sebelum ini, bahagian sistem limbik ya, yang mengawal emosi masih lagi remodeling ya. Maka otak remaja sering berfikiran tidak rasional. Nak buat sesuatu tu dia tak berapa nak berfikir panjang ya. Tetapi dia boleh berfikir secara abstrak. Tapi abstraknya itu kadang-kadang tidak rasional. Itu maksudnya ya. Pertimbangan antara perkara-perkara yang patut, tidak patut, itu kematangannya belum sepenuhnya berkembang. Kerana itulah selalu orang mengatakan bahawa remaja ini sentiasa mengikut emosi. Dia rasa sedih, dia ikut emosi sedih dia tu. Tanpa memikirkan kesan baik buruk apa yang akan dibuat kepada orang lain. Remaja juga mengalami perubahan emosi yang tidak menentu akibat perubahan hormon yang dialaminya. Dan kajian terbaru menunjukkan terdapat 27 jenis emosi ya, daripada Corwin 2017. Agak-agaknya apa lagi emosi yang cikgu tak tunjuk di dalam slide ini. Emosi sorry, proud, embarrassed, angry, guilty, surprise, afraid. Muka tengok tu, muka tak sabar. Macam tu sekali ya, impatient. Muka jealous, muka yang hopeful, tengok macam dia ceria sikit. Hurt, awak emosi yang tercalar, terluka ya. Dan juga emosi dicintai. Setiap emosi ini akan terluah melalui riak muka anda untuk menunjukkan apakah perasaan anda pada hari ini. Jadi, cuba anda fikirkan, pada ketika ini, apakah perasaan anda? Sama ada gembira mendapat ilmu baru ataupun anda merasa marah sebab dipaksa juga melihat slide ini sedangkan ada banyak kerja lain ya. Cikgu tak tahu hati anda sendiri. Ataupun rasa apa? Rasa impatient. Geram aja kan? Okey, mari kita lihat pada perubahan kelakuan pula. Bagaimana perubahan kelakuan ini? Dari krisis identiti ya. Remaja ni selalu mengalami krisis identiti.
tercari-cari identiti yang baru kerana perubahan fizikal, pemikiran dan emosi. Identitinya seperti orang dewasa, tetapi fikiran belum matang. Remaja juga cenderung membuat keputusan yang menyebabkan risiko yang tinggi dan remaja sering berfikiran tidak rasional yang membuatkan anda sendiri stres. Apa maksud dia kat sini? Okey. Krisis identiti. Masa zaman kanak-kanak dulu anda seronok bersama kawan-kawan. Tak kisah pun rambut macam mana. Fashion baju tak kisah. Apa yang mak beli itulah yang dipakai. Ataupun mungkin anda dah pandai tunjuk dekat mak saya nak macam ni. Okey, sebab mungkin cantik. Tetapi semakin anda meningkat dewasa, anda melayari laman sosial, anda sudah mula melihat, nak buat macam ni lah, nak gaya macam ni lah, ya. Tetapi anda pula mempunyai kawan-kawan yang sangat opposite dengan identiti yang anda suka pula. Ya, katakanlah anda minat K-pop. Kawan anda pula bukan K-pop. Okey, macam tu. Jadi, anda pun macam merasakan bahawa, patutnya aku kena macam mana? Okey, anda try and error. Ya? Yang mana satu yang anda akan rasa selesa, yang mana satu yang anda rasa anda boleh menyesuaikan diri dengan gaya dan identiti yang anda inginkan. Okey, cikgu nak ulas sikit pasal fikiran tidak rasional, ya. Ini bermaksud anda selalu berfikir tentang sesuatu yang katakanlah anda tak nampak, tapi anda dah mula memikirkan perkara-perkara yang nanti aku pakai macam ni, nanti orang ejek aku. Anda dah mula memikirkan pada sesuatu yang tidak rasional. Apabila anda sentap tentang sesuatu yang orang cakap pada anda akan mengatakan bahawa, dia orang ni tak suka kot dengan aku. Macam tu. Lepas tu katakanlah ibu bapa tegur, mulalah macam tak ada siapa faham aku. Dia sentiasa berfikiran tidak rasional apabila menghadapi sesuatu perkara yang dia tak boleh nak handle. Agak-agaknya lah kan, apa yang cikgu nak cakap ya, pasal slide ni. 144 ponteng kena cekup, remaja mengaku salah, gadis-gadis gangster. Statistik remaja hamil. Ramainya tu, berapa ribu tu? Sampai 3,694 orang. Remaja belasah adik serang ibu. Remaja 13 tahun ketagih dadah. Semua letak perkataan remaja. Apa yang kita boleh buat kesimpulan mengenai keratan akhbar ini? Ya, dia jelas sekali menunjukkan bahawa perkara-perkara yang negatif yang menyebabkan remaja terjebak untuk melakukannya. Anda rasa mengapa perkara ini boleh berlaku? Faktor mempengaruhi psikologi remaja iaitu rakan-rakan, keluarga, masyarakat dan juga media sosial. Okey, bila kita lihat ya, 4 perkara ini iaitu rakan, kita mula daripada zaman kanak-kanak, kita sangat attached dengan keluarga. Tapi semakin kita membesar sebagai remaja, kita mula akan berenggang dengan keluarga kita untuk bersama-sama dengan rakan. Ini bermaksud anda mempunyai rakan untuk anda berkongsi masalah, berkongsi suka duka anda, yang mana kalau dulu mungkin keluarga sahaja tempat anda meluahkan perasaan anda. Jadi di sini, anda mula sebenarnya mencari identiti diri anda. Katakanlah anda minat dengan sesuatu jenis muzik. Anda mula akan lebih mesra dan lebih selesa jika anda mempunyai rakan yang sama-sama berpengetahuan dan mempunyai cita rasa yang sama dengan anda. Ini membentuk satu rangkaian kawan-kawan
yang mana mempunyai minat yang sama dan cita rasa yang sama untuk membentuk identiti diri anda ke arah yang lebih positif atau ke arah yang lebih negatif. Oleh kerana itu, rakan ini merupakan satu role model untuk anda kerana ini akan memberikan kesan-kesan positif sama ada lebih kepada kesejahteraan minda dan juga tingkah laku anda, ataupun rakan-rakan juga akan menyebabkan anda merasakan bahawa anda tidak sejahtera terhadap mental dan juga tingkah laku anda. Okey, yang kedua adalah keluarga di mana sebagai kanak-kanak, keluarga lah adalah sumber utama anda di mana anda mendapatkan kasih sayang, anda mendapatkan perhatian Jadi semakin akan membesar, keluarga masih lagi attach dengan anda dan ini boleh mempengaruhi psikologi anda sekiranya ada sesuatu yang berlaku terhadap keluarga anda seperti perceraian, perpisahan ataupun pergaduhan sama ada ibu bapa, adik-beradik dan juga saudara mara. Yang ketiga adalah masyarakat di mana anda akan mula bertindak seperti yang masyarakat kehendaki. Contohnya katakanlah anda berada dalam masyarakat yang mana tidak suka dengan bunyi-bunyi bising, mak rempit apa semua tu bermain motosikal waktu malam Jadi anda pun mula mencari tempat lain. Sebab kita nak apa saja yang kita buat ini tidak melanggar norma-norma masyarakat di sekeliling kita agar kita lebih diterima oleh masyarakat tersebut. Okey. Yang keempat adalah media sosial. Seperti yang kita tahu, remaja sangat attach dengan media sosial seperti Facebook, Twitter sekarang ni terkini adalah TikTok Jadi kat situ ada banyak sangat lembaga informasi. Anda dikehendaki memilih yang mana satu informasi yang boleh anda gunakan secara positif, tetapi yang mana pun informasi yang menyebabkan anda terdedah kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan tingkah laku anda kepada negatif Oleh kerana itulah media sosial ini sangat penting kerana apa saja yang anda up di status anda, apa saja yang anda komen kepada rakan-rakan anda, biarlah sesuatu yang memotivasikan dan menggembirakan orang lain serta memberikan manfaat kepada diri anda dan juga orang lain Jangan sekali-kali anda meletakkan komen-komen yang tidak membina yang boleh menyebabkan orang marah pada anda dan ini kerana ini akan menyebabkan psikologi bukan saja anda tapi kawan anda juga tidak berapa selesa dan ini akan menjejaskan emosi dan juga hubungan dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey. Sekian sahaja dari cikgu. Cikgu harap untuk perkongsian slide selama 25 minit ini dapat memberikan anda satu asas kefahaman mengenai psikologi remaja. Okey. Kita sampai kepada tugasan. Cikgu nak anda nyatakan idola yang boleh dicontohi dan boleh mendorong anda terhadap tingkah laku yang positif. Nyatakan dalam 30 patah perkataan sahaja. Siapakah idola? Kita akan kembali pula kepada faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi anda tadi. Sama ada idola anda adalah dalam keluarga anda ataupun di kalangan rakan-rakan anda ataupun di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh dalam masyarakat yang anda kagumi. Okey. Nyatakan dalam 30 patah perkataan sahaja. Dan cikgu akan masukkan slide ini dalam Google Classroom dan anda hanya perlu turn in tugasan ini di dalam bentuk Microsoft Word Okey. Itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih.